Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambung dengan surah Ali Imran, surat 67 ayat 137. Daripada ayat 133, 134, 135 muqaddimah. Allah SWT targhib dulu. Targhib supaya istighfar, supaya minta ampun. Kemudian Allah Ta'ala tawarkan syurga. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan orang muttaqin. Sebelum Allah SWT kritik, sebahagian daripada apa yang berlaku di Uhud. Ini sambungan dia ni. Qad khalat min qablikum sunan. Telah berlalu sebelum kamu. Khitab sini ni, kalau kita ikut siap dia, laras bahasa yang kita baca daripada surah ni kembali semula pada ahlul kitab, kepada ahlul kitab yang mengharapkan Islam ni jatuh, agama yang dibawa oleh Nabi ni tidak bangkit. Sebab khitab Allah Ta'ala pada dua, pada orang mukmin dan kepada Yahudi di Madinah masuk belakang, supaya ambil i'tibar. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Telah berlalu dah orang sebelum kamu. Orang mukmin lebih lagi lah ambil panduan daripada kitab Allah. Dan ayat ni juga dibaca pada Yahudi di Madinah berkenaan dengan sunnah-sunnah Allah, berkaitan dengan orang sebelum kamu, bagaimana apa yang telah berlaku pada mereka. Fasiru fil ardh, jalanlah kamu di atas muka bumi, pergilah tempat-tempat negeri-negeri yang Allah Ta'ala telah binasa. Jalan sini dua lah, jalan dengan fikir atau berjalan dengan pergi tempat tu sendiri. Maka fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka kamu perhati bagaimana akibatnya kesudahan orang yang mana mendustai dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, pada Firaun. Jadi ambil i'tibar. Sebab apa dunia ni pak ujian. Siapa yang langgar perintah Allah Ta'ala, mendustai ayat Allah SWT, maka telah berlalu dah sebelum kamu apa yang telah Allah Ta'ala buat pada mereka, azab. Kemudian kembali pada Quran. Hada bayanun, ini hadal Quran mahzuf. Dan ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada ini ni Quran. Hada bayanun linnas. Ini sebuah kitab, iaitu Al-Quran, kitab Allah. Bayanun linnas, penjelasan pada semua manusia. Ayat ini dibagi pada dua. Hada bayanun linnas wa hudan wa mu'tan lil muttaqin. Quran ni DAG. Hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Quran ni bayanun linnas, penjelasan pada semua manusia, kepada Yahudi ke, kepada orang kafir ke, kepada orang Islam pun masuk belakang. Quran ni penjelasan. Tengok Quran dakik, halus bahasa. Allah atur kan. Bila bagi tahu untuk faedah semua manusia, pada untuk orang kafir, untuk orang munafikin, kau untuk semua, Allah Ta'ala guna linnas. Hadza bayanun. Quran ini untuk semua manusia. Sebab tu dia kena Quran ni, dia kena amkan benar. Sebab tu kita bercita-cita buat daurah tafsir kan. Orang kafir mari juga. Nak buat. Mari belakang. Umum. Sebab Nabi baca Quran kan. Nabi baca surah Hawami kan, kepada Abu Sufyan. Pergi kebun Abu Sufyan. Muawiyah cerita masa tu dia kecil lagi. Dia tengok dia dengan ayah dia pergi kebun dengan mak dia kan, Abu Sufyan. Tiba-tiba Nabi mari. Maka Abu Sufyan bagi tahu pada Muawiyah, kamu turun. Abu Sufyan, Muawiyah ada keledai dia, ayah dia ada tak keledai dengan mak dia. Nabi suruh turun supaya Nabi naik. Jadi Nabi naik sekali dengan Abu Sufyan.
Nabi jalan layar dulu. Kemudian Nabi paling pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku bagi peringat daripada kamu ni tentang apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Dengarlah kamu. Nabi baca apa? Nabi baca surah Hawamin. Baca. Habis surah yang baca. Nabi pendengar ke cara Nabi. Masa tu kafir kan? Dan kita baca pagi-pagi kan? Surah masih lagi di Mekah, semua baca pada orang kafir. 47 surah kita baca di masjid ni, semua baca daripada orang kafir belakang. Daripada orang kafir. Sebab Quran itu semua manusia. Semua manusia. Tak dia nak dengar, dia tak saya dengar, itu dia punya bahasa. Tapi kena ada satu majlis, semua orang boleh hadir. Semua orang boleh hadir. Dan Allah, hadza bayanun linnas. Ini penjelasan pada semua manusia Quran. Sebab semua berhajat pada hidayah, semua berhajat nak jadi hamba Allah. Dan sebab semua ni hamba Allah belakang. Semua kejadian Allah. Dan wahudan wa mau'izatan lil muttaqin, tapi petunjuk dan juga iktibar pengajaran ni lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Orang Islam pun dah Allah Taala bagi, kalau tak ambil pengajaran pun tak boleh juga, tak boleh petunjuk juga. Dah baca saja tak boleh petunjuk juga. Wahudan wa mau'izatun lil muttaqin, Allah bagi petunjuk dan juga mau'izah hanya kepada orang yang muttaqin. Allah Taala bagi tahu, hanya muttaqin yang dapat daripada Quran. Sebab tu baca Quran pun kalau tak ada sifat tu kan. Muttaqin siapa dengar ni? Daripada awal al-muttaqin apa ni? Allah dah cerita dah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna lima yaqtamu. Siapa dia muttaqin? Laisal birra an tu'minu man amana billahi wal yawmil akhir wa ulaika hum muttaqun. Kita dah sebut dah. Tu sebab muttaqin. Orang lagu ni baru dapat ambil manfaat daripada Quran. Allah nak celah dia. Kemudian sambung semula, wala tahinu, oleh kerana itu wahai orang mukmin, mula nak masuk, mula nak kritik, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Gapo ni? Apa yang berlaku di Uhud. Apa yang berlaku di Uhud. Jangan kamu rasa hina, dan janganlah kamu rasa sedih. Rasa hina gapo dia? Apa yang telah berlaku di Uhud lah. Apa yang berlaku di Uhud. Tak. Allah Ta'ala tarik nusrah. Allah Ta'ala tarik nusrah. Nusrah dah dah, malaikat turun dah. Dah. Cuma bila orang Islam mula melakukan kesilapan, langgar perintah Rasul, dah. Kemudian terus sekali lagi, maka nusrah diangkat. Dah. Menyebabkan berlaku kematian, menyedihkan mereka. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, jangan rasa lemah dan jangan rasa sedih. Wa antumul a'lau, sebenarnya kamu tinggi kedudukan kamu. Kedudukan kamu tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu sentiasa mukmin. Sekiranya kamu sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, mukminin. Allah Taala begitu. Kemudian masih lagi Allah Taala punya, in yamsaskum qarhun, sekiranya Allah Taala bagi tahu kamu terluka, tak, faqad massal qauma qarhun mithluh, maka musuh kamu pun, mereka pun terluka juga. Cacat, terluka ni maksudnya ada yang mati, ada yang cacat, tak. Apa yang berlaku di Uhud lah. Lebih kurang 70 orang sahabat besar mati, sahabat-sahabat mati. In yamsaskum qarhun, Allah Taala bagi tahu, sekiranya dak kamu luka masa dalam peperangan, maka musuh kamu pun luka juga. Cuma tu kalau kita tengok dalam tafsir, dalam terjemahan kan, biasanya dia, sekiranya kamu terluka sekarang di Uhud, maka ketahuilah mari maka ketahuilah bahawa sebelum ni pun dak orang ahli Mekah ni dia terluka juga di Badar. Nampak ada gitu tak? Dia kait dengan Badar, macam mana boleh? Ni Uhud semua ni. Oh jadi Badar pula. Dia jadi lari, dia jadi maksud. Sebab apa jadi terjemah gitu? Sebab yang terjemah tu ataupun mufasir ni dia anggap Uhud ni kalah. Ayat ni, kalau kamu kalah di Uhud, dak, sebenarnya musuh kamu pun kalah juga di Badar. Gila-gila ya. Gila-gila. Watil, sebab ayat ni watilkal ayyamna, itulah hari-hari yang mana kami gilakan di antara manusia. Ayat ni. Sekejap kamu menang, sekejap kamu kalah. Allahu akbar. Mana ada lagu tu? Mana ada dalam ayat Quran ke? Kumpul semua ke tak? Tak ada satu ma'rakah, tak ada satu peperangan pun orang Islam kalah. Tak ada. Bahkan semua janji-janji Allah semua kamu akan menang.
Orang Islam pergi dengan janji Allah kan, pergi dengan bantuan Allah SWT kan, bukan pergi dengan kudrat sendiri ni. Tak ada. Kita baru berlalu kisah Baqarah, surah Baqarah kan. Talut dengan Jalut kan. 300 lawan beribu-ribu ni. Tak. Orang Islam takkan lah. Bila bersama orang Islam yang ada bantuan Allah, tidak akan kalah. Orang Islam hanya kalah bila dia tinggal perintah Allah SWT. Tak. Bila dia tidak. Jadi hal ni yang menjadi menyebabkan sebahagian mufassir tu dia terjemahkan tak dianggap kalah Badar. Tak kalah. Macam mana kita kata Uhud kalah? Siapa dia duduk di medan Uhud sampai akhir? Siapa dia tanam mayat-mayat gapo dia musuh di Uhud? Siapa dia? Mana ada orang kalah duduk di medan perang? Duduk medan perang daripada awal sampai akhir ni orang benar lah. Orang kalah tak duduk. Orang kalah tu lagi awal lagi. Tinggal semua ni. Kira maklum ke Nabi gali kubur tu semua orang kafir tu masuk solubai kan? Tak. Nabi semua masuk solubai. Tak. Dan Nabi khitab. Ni maklum dari sirah. Tapi macam mana boleh tersebarkan lah? Kerana apa yang berlaku masa pemanah tu turun tu lah. Sebar. Takkan lah. Sebab tu terjemah ayat-ayat pun dikaitkan dengan nak lari daripada rasa ganjil tu. Dia kata Badar tadi. Sekiranya kamu terluka di Uhud ni, maka musuh pun terluka juga ketika mana di Badar. Tiba-tiba ada di Uhud lah. Sekiranya kamu terluka sekali perang, musuh pun terluka juga. Hamzah saja telah bunuh 31 orang. Hamzah saja telah bunuh 31 orang. Sa'ad bin Waqqas ni dia ada musuh 100. Habis belakang. Dia di antara pemanah yang paling cekak. Dia masa mana tu Nabi duk sebut. Teruskan Nabi sebut. Dah. Habis dia. Pak Abu Janda perang tu masa tu kan. Berapa bilah pedang dia sumbing. Tahu? Sumbing. Abu Junda lagi belum, Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalid Sayyidina Ali berapa orang dia dah bunuh. Jadi sebenarnya ramai mati. Tak. Tapi kalau ikut riwayat kan kadang-kadang jadi 18 orang yang mati. Macam mana jadi Hamzah saja 31 orang. Tak. Hamzah saja telah bunuh 31 orang. Jadi sebenarnya tak kalah. Tapi ialah berlaku kematian daripada pihak orang Islam. Jadi hak ni Allah Taala nak sesat. Jadi Allah Taala puji. Ni masih lagi semua Uhud belakang. Mana ada Badar? Badar sesat dah. Allah Taala turun satu surah mengenai Badar ni. Anfal. Surah tu Anfal tu bagi Badar dah. Tak ada kaitan pun dengan Badar sini. Iyamsaskum qarhun. Allah kata sekiranya kamu terluka, tak berlaku kematian pada orang kamu, maka katalah musuh pun terluka juga. Musuh ramai juga mati. Tambah lagi. Musuh tu ramai lagi mati. Ramai lagi mati. Dan Allah Taala bagi watilkal ayyamun nudawiluha baina. Itulah hari-hari yang mana kami gilirkan di antara manusia. Ni tak ada kaitan dengan benar kalah masa satu peperangan. Dalam peperangan yang sama ni, kadang-kadang kamu dapat kemenangan sepenuhnya tanpa berlaku kerugian daripada pihak kamu. Mana kemenangan yang mana benar macam di Badar tu. Tak. Kemenangan dapat. Ada kalanya kemenangan dapat tapi dalam masa sama ramai kita mati. Kadang-kadang kita dapat kemenangan sebahagian kita jadi cacat. Insya Allah Taala bagi tahu. Mana ada kemenangan tu. Kadang-kadang kemenangan sempurna, kadang-kadang kemenangan tak sempurna. Walau bagaimana benar yang belakang. Sebab orang Islam mana boleh kalah kalau dia mukmin sungguh. Dia tengok semua kalau kita tengok ayat-ayat Quran kan. Ada. Semua yang mana Allah Taala ceritakan masih dapat kemenangan. Cuma cepat lambat tu lain cerita. Tak. Jadi sebenarnya tidak ada kait. Waliya'lam dia Allah Taala bagi tahu hikmah dia. Apa Allah Taala buat lagu ni? Tak. Dia mari sahabat jadi sedih gini. Sebab apa? 5,000 malaikat mari tolong ni. Tak Badar 1,000 je. Sebab apa jadi lagu ni? Jadi Allah Taala raya hakikatnya. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah Taala dapat zahirkan siapa dia yang benar-benar beriman, dan supaya Allah Taala dapat ambil di kalangan kamu sebagai syuhada. Tak ada dapat ambil. Kalau tidak, nak suruh pergi tak siwi apa ni? Tak siwi syahid. Pas nak suruh doa mati syahid. Doa nak mati syahid. Seperti mana Anas bin Nadar kan? Siapa dia? Pak saudara Anas bin Malik. Pak saudara dia Anas bin Nadar. Doa pada Allah Taala. Dia masa sebelum pergi tu dia doa 2 orang.
dia panggil Sa'ab bin Abi Waqqas. Tak, kita mari kita doa. Doa sebab doa dalam perang doa mustajab. Doa mustajab. Tak. Dia tak ada apa, dia perkara ni luar. Tak, kita tahu dah. Doa mustajab dalam majlis ilmu, kalau dalam nak mari nak tak perintah Allah Taala, kita boleh doa. Tak. Kita ada isu. Kalau tak boleh yang kita tentukan amalan itu, kita ajak orang pada amalan itu, tak boleh. Kalau tidak dia masuk kaedah umum, boleh buat, tak ada masalah. Seperti mana yang dibuat oleh Anas bin Nadar dengan Sa'ab bin Abi Waqqas. Dia duduk dua orang, Sa'ad doa dulu, ya Allah, esok muhattam musuh paling ganah kali, paling hebat kali, aku nak perang dengan dia, supaya aku dapat bunuh dia, tak, supaya aku dapat ghanimah, tak, supaya aku dapat kuatkan Islam. Itu Sa'ad bin Waqqas doa. Anas bin Nadar bagi tahu, ya Allah, muhattam esok orang paling hebat sekali, tak, supaya dia bunuh aku. Tak. Kemudian dia kerak telinga aku, biar dia kerak hidung aku. Dan akhirat nanti bila kamu tanya aku, wahai abdi, kenapa kamu jadi lagu ni? Aku bagi tahu kerana di atas jalan kamu, kerana di atas jalan Rasul kamu. Doa. Sahabat yang bagi tahu doa Anas bin Nadar lebih baik daripada doa aku. Lepas tu dia tengok, lepas selesai Uhud, dia cek, tengok depan saja 80 tikamai. Belakang tak ada. Dia tak cek. Siapa dia tak cek wajah dia. Tak, lepas tu kena cicir lagi kan? Tak. Ya ceknya kakak dia ataupun adik tina dia. Cek. Cek dengan jari dia. Tengok keadaan. Tak. Keadaan sahabat. Jadi Allah Taala bagi tahu, tak, apa yang berlaku pada kamu tidak berlaku seperti mana badan ni, beginilah keadaan kami gili. Ini sunnatullah tak berubah. Allah Taala bagi tahu. Sunnah tu, walaupun Allah Taala jamin nusrah Allah, bila sebut berjuang ni, dia pasti kena ada susah. Atau nak pihak orang Islam. Sebab orang Islam ni peringkat awal ni, peringkat kali kedua, okay, badar tak ada ni. Lepas dia beritahu 5,000 malaikat turun kita ni, tak. Tiba-tiba berlaku apa yang berlaku. Tak. Sehingga ada yang syahid ke apa. Jadi ini satu tamparan lah. Peringkat awal. Tak biasa perang lagi. Mana tu Allah Taala nak ajar pada kita ni, lagu-lagu mana susah. Jual ni kena lalu kesusah Ya memang lagu tu kan, orang ingat ke sedap belakang kan tak. Orang tak ada pengalaman kan tak, gapo-gapo nak gapo-gapo pak tinggi, ini susah belakang. Tak. Dia kena lalu kesusahan tu. Tak. Kena lalu kesusahan tu. Dan ni pun berjual sampai perang ni pun, walaupun dijamin bantuan daripada Allah bersama Nabi sendiri ada. Tak. Kena tak susah. Ni sunnah ni tak akan berubah ni. Sunnah perjuangan dan nak gapo dia? Nak mujahadah, nak pengorbanan ni syarat dia. Sunnah perjuangan ni, sunnah ni Allah Taala tak berubah. Lagu-lagu mana Allah Taala tak berubah. Tak, kena ada susah payah, dia kena ada buat pengorbanan. Dia hasil pengorbanan ke apa? Lahir lah. Tak, Allah Taala bagi ada yang cacat, ada yang syahid. Supaya dapat beza ke siapa dia mukmin, siapa tak bukan mukmin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak suka pada orang yang zalim. Dan Allah Taala beritahu hikmah lagi. Wa liyumhisallahu, untuk Allah Taala bersihkan. Untuk Allah SWT bersihkan. Bersih apa dia? Alladzina amanu, orang yang mana beriman. Mana perang ni, jihad ni, bergerak ni dalam kita berjuang ni, sama ada kita ataupun kita bergerak untuk dakwah ke, dia membersihkan orang mukmin. Tengok sama kita. Mana dia tak akan dapat dengan kita duduk saja. Allah Taala wali umhisallahu alladzina. Dan perjuangan ni, tak, jihad ni, dia membersihkan orang mukmin. Itu tamhis orang mukmin. Selagi mana duduk mencokoh gitu tak bersih. Tak bersih, sebab mazmumah dia ada, tak bersih. Tak bersih. Dan wayam haqal kafirin, dan untuk Allah Taala guna orang mukmin untuk hancurkan orang kafir. Hikmah dia hancurkan orang kafir, untuk hapuskan kebatilan. Sebab tu Allah Taala gambarkan hak ni kena gerak. Wa ja'al haq wa zahaqal batil. Hak ni sifat dia ja'ah, dia kena gerak. Allah Taala guna fa'al, tak bergerak. Barulah batil tu akan terhapus, Batil tak ada pergerakan, batil. Tak. Sebab batil sebenarnya tak ada. Dia bukan hakikat. Dia waham semata-mata. Dia nampak kuat ni sebab apa? Sebab hak tak gerak. Dia tak ada hakikat. Dia seperti mana dalam Quran kan, batil ni kan, seperti mana pokok yang memang tidak ada akar. Dia tak ada akar. Pokok nopal. Tak. Pokok nopal. Dari surah Ibrahim dari surah Ibrahim. Tengok. Allah Taala gambarkan hak lagu mana? Kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu. Ada pokok batil, tak ada akar pun. Duk nopal. Dia boleh tarik begitu ya. Sebenarnya. Dia tak kuat. Dia jadi kuat ni apa? Sebab kita tak cara. Tak cara dia belik habis.
beli. Payah juga kita nak senyap. Tak, payah juga. Jadi Allah Taala bagi tu hikmah. Jadi mana jihad ni salah satu tamhis untuk bersihkan jiwa orang mukmin. Kita tak tahu sebab tu kena gerak lah. Tak, nak buat pengorbanan baru dia bersih jiwa ni. Kalau di rumah kita suruh kita baik bila kita buat melakukan pergerakan tak masa tu jumpa tak bila musafir lagu mana tak baru tu perangai sebenar duduk rumah mari masjid duduk rumah sengih macam juruh dia tu juruh tak ada apa-apa dia duduk je jalan musafir sekali dulu tubik tak tubik belakang tubik perangai sebenar tak. Kemudian Allah Taala sekali lagi am hasibtum khitab pada orang mukmin ni mula dah bagi tahu pada para sahabat am hasibtum an tadkhulul jannah kamu fikir kamu boleh masuk syurga mudah-mudah ke tengok Allah guna kan bagi kita ingat mudah-mudah sebab tu kena terhatut dengan Quran lepas tu tengok kehidupan para sahabat lepas tu tengok kita ni lagu mana kita ni sebab tu kita jangan buat pandai-pandai sendiri kehidupan ni bahaya pergi akhirat bukan lagu ni sebenarnya tak serupa. Am hasibtum an tadkhulul jannah kamu fikir kamu boleh masuk syurga kalau Allah Taala walamma ya'lamillahu alladhin belum lagi Allah Taala zahirkan siapa dia jahadu fikum orang yang mana berjuang di kalangan kamu Allah Taala nak orang lagu ni orang yang menegakkan agama Allah yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu taala ni dia wa ya'lamas sabirin dia untuk Allah Taala dapat zahirkan siapa yang benar-benar sabar mula dah bang surah ni kan mula dah tarik pada kesabaran sebab apa takwa dia sabar dan kamu dulu mula dah Allah Taala nak kritik. Walaqad kuntum taman kamu dulu sebelum disyariatkan perang tamannawnal maut. Duk kecek ke mana? Kita tunggu Nabi bagi green light dah nak perang ni. Kita bila masa dah. Kita lah ni. Kita ni tunggu Imam Mahdi ni. Dah buat kedai kopi kau ada tanya saya tak mai lagi. Pening. Kita tunggu Imam Mahdi Tahajud tak tahu mana, zikir tak tahu mana, Quran tak tahu mana, bahagian buah. Dah. Kita nak tunggu Imam Mahdi Imam Mahdi gigih lalu. Tuan mari sungguh ke tak? Tak. Mari pula kat gaya. Tak. 25 Ramadan ni, Imam Mahdi lagu mana? Nak gaya ni. Tak. Gaya tak boleh gitu. Tak boleh tinggal dah. Nak makan tupak, nak gapo-gapo ni, orang duk pergi belakang dah. Orang duk pergi belakang dalam ni. Orang duk bai'ah belakang tu. Dia tengok kelipah, tengok anak dia, tengok bina baru tahu. Dan orang ada semaya juga. Orang bina hubungan dengan Allah dah boleh pergi. Kalau tidak ada main lagu tu lah. Tak ada pergi dulu pula dah. Ada dah. Dia bukan kecek dia dengan amal. Sebab ni Allah Taala pada walaqad kuntum ni sahabat perang ni walaqad kuntum tamanna. Kamu dulu sebelum disyariatkan perang tamannawnal maut, nak mati syahid. Tak kecek. Min qabli an talqaw sebelum kamu jumpa dengan peperangan ni. Faqad ra'aitumuh. Dan sekarang kamu lihat dah lagu mana perang sebenar. Jual tu lagu mana? Jihad lagu mana? Tinggal isteri lagu mana? Tinggal anak lagu mana? Rasa dia. Wa antum tanzurun. Sedangkan kamu melihat ada sekarang ni apa yang telah berlaku. Jadi Allah Taala mula nasihat apa yang berlaku pada para sahabat. Sebab ada kesilapan yang dibuat kan. Dan punca sebenarnya berlaku masalah ketika mana Badar kan. Punca utama bukan sahabat turun daripada bukit tu. Walaupun kita kata itulah permulaan dia, kesilapan yang dilakukan oleh sahabat yang menyebabkan terangkatnya bantuan Allah SWT. Tapi situ tak. Kalau kita bahas kan tak. Nabi tak ada sebut, tak ada satu hadis pun Nabi kritik. Tu. Tak ada. Tak ada satu hadis pun Nabi yang sebut hadis Nabi pesan kepada sahabat, kamu jangan tinggal ke bukit tu. Kamu tengok menang kau kalah kau jangan tinggal bukit tu. Tu jangan. Apa yang lepas tu apa yang berlaku tak ada satu hadis pun Nabi salah ke golongan sahabat yang berada di bukit kerana tu. Tak ada. Ajib. Nabi tak ada sebut. Quran pun tak ada sebut. Quran sebut benda lain. Quran sebut benda ayat kita nak baca wa ma Muhammadin illa rasul. Jadi sahabat kita kata dia ijtihad. Dia nak pergi kumpul harta. Ada. Sahabat nak harta ke? Dah. Nak harta lagu mana? Harta ghanimah bukan bagi dia milik kita. Bukan lagu tu harta ghanimah ni. Apa saja harta yang ditinggalkan oleh kafir tu kita ambil, kita kena kumpul, lepas tu kena bagi semula. Lepas ni ada bahagian dah ada benda tu sudah dijelaskan dalam surah Anfal dah. Surah Anfal ni surah Badar.
Masa pergi bandar, ahli bandar tanya dah lagu mana harta rampasan pergi ni. Sesat dah. Jadi semua tahu dah berkenaan dengan harta rampasan pergi ni. Nak bagi siapa-siapa, bukan bagi dia. Siapa dia ada, bukan orang atas bukit tengok, oh kita datang bukit demo sedap ada kutip boleh demo. Tak ada lagu tu. Tapi sahabat ijtihad. Tak. Ijtihad ingat kau selesai dah. Dia faham kata-kata Nabi ni sebenarnya kalau ada musuh. Ni tak ada musuh dah. Tak ada musuh. Dia tu Nabi pilih tempat tu di Bukit Uhud tu kan. Ajik Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta dengan sahabat cari jalan shortcut biar dia dah apa dulu tempat di Uhud tu. Tak sebelum orang kafir Mekah sapa. Sebab tu Nabi dah sapa dulu. Nabi dah sapa dulu. Bukit Uhud duduk belakang Nabi. Nabi ni menghadap ke arah Madinah. Jadi musuh mari ke arah ni. Nabi menghadap ke arah Madinah. Dan di sebelah kiri Nabi, kalau Nabi menghadap ke arah Madinah ni, ada sebuah bukit cukup strategik untuk letak pemanah. Bukit kecil. Tapi dia cukup strategik untuk letak pemanah, untuk tembak musuh daripada tempat tinggi. Jadi situ Nabi telah letakkan 50 orang. Tak situ. Cukup sini Nabi menghadapkan. Dan orang kafir Mekah bila sampai tempat tu, tengok Nabi sudah atur molek dia, tak ada pemanah. Kau bahagian pemanah ni, tengok Abu Sufyan pandai juga. Dia serah pada Khalid bin Walid. Abu Sufyan belah kiri Nabi, belah kanan dia nak lawan Nabi, dia belah kanan. Tak, Khalid bin Walid. Belah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Bahagian tentera berkuda. Tak, bahagian apa dia? Jet ni, dua ni. Nak serai. Tak, dia serai daripada tengah. Mubarah mula-mula ni Abu Sufyan bawah dia lah. Ni atur. Pakai sama-sama dulu Hamzah dengan orang Mekah semua. Tak. Masa berlaku perangai tu Ikrimah duduk serai. Khalid bin Walid dah relax. Khalid bin Walid tak kuat sekali Abu Sufyan suruh. Serai lah mu. Tak serai dia. Syidik Khalid bin Walid ni. Dia tahu dah tak ada mana, pergi saja mati saja ni. Sebenarnya Khalid bin Walid. Ya biar ke? Ya biar. Tak. Dia tunggu orang Islam laku kesilapan. Tu ya Khalid bin Walid. Syidik dalam bab perang. Dia tahu dah pergi tak ada guna. Jadi Ikrimah duduk serai, Abu Sufyan duduk serai. Pemanah duduk atas tu, lari peringkat awal. Bila lari orang atas bukit tu ingat lari belakang ni. Ketika turun aja, lipat lalu zup lah. Khalid Walid duduk nanti dah. Jadi bila turun aja kan. Islam turun tu Khalid Walid naik atas tu. Bila Abu Sufyan tahu Khalid Walid atas tu kan. Paling semula lawan semula. Bukan dia ramai lagi. Dia pergi bukan 3,000 lawan 700 sekaligus dah lah. Dia sikit-sikit lagi. Dah. Jadi masa peringkat awal lari kalah tu, dia tengok Khalid balik sudah pusing ke atas tu, naik ke atas bukit tu. Maka mula dia balik semula Abu Sufyan. Bila dia balik semula tu lah, dia ada seperti mana riwayat daripada Ibnu Munzir, daripada Qulaib, Senoma bagi tahu. Ketika itu Senoma naik atas bukit, dia tengok satu orang yang telah laungkan Muhammad telah terbunuh. Ni peristiwa ni bermula sahabat jadi kucah ni. Nah, jadi bila Khalid balik duduk atas, duduk panah atas, Abu Sufyan bawa pula balik semula nak serang orang mukmin. Masa tu orang mukmin terkejut. Dan Nabi masa tu kena tombak kan? Kena tombak. Dan ketika itu bila sahabat tengok Nabi keadaan lagu tu, sembunyikan Nabi. Untuk rawat Nabi dulu. Tak, untuk jaga keselamatan Nabi dulu. Masa tu orang apa? Musuh ni dia laungkan perkataan bahawa Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh dah. Bayang, benda ni berlaku sekejap ya. Khalid Walid atas bukit dia panah. Dah. Dan Nabi telah kena tombak tu. Dah. Tembuh topi besi Nabi. Dah. Dan Nabi masa tu tak ada sekejap. Dah. Ketika itu ambil peluang lalu. Maknanya benda ni dirancang. Bukan kata berlaku tiba-tiba saja dah. Musuh telah tahu dah. Memang cukup orang bijak belakang ni. Quraisy pun bijak juga. Tak, bila tengok berlaku-laku tu lalu Muhammad telah terbunuh. Musuh duduk belakang, duduk panah, orang Islam duduk kepik gitu, dengan Nabi tersebar mati, mula orang Islam jadi pening. Mari ketakutan. Sebenarnya mari ketakutan. Soalan tak ada mana dah, perang ni tak ada mana dah. Dia mula lari dari diri. Melarikan diri. Dia mari takut tu. Mari takut. Jadi Allah SWT tu pemulai Allah SWT tegur ni. Maknanya perang ni kerana Nabi SAW semata-mata. Perang ni kerana Nabi semata-mata, bukan kerana Allah SWT, bukan kerana tegakkan agama Allah sebenarnya. Tak.
perang ni ada kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu sekali kita kena faham kematian Nabi ni benda yang mana tidak boleh digambarkan. Tak. Sebab ni asas agama ni, asas agama. Cuma bila keadaan lagu ni mari ketakutan, takut. Sehingga jadi nana, Allah Taala turun ayat tegur para sahabat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul seperti mana rasul-rasul sebelum ni yang kami utus. Allah Taala tanya, afa immata, apakah sekiranya kalau Muhammad telah mati ataupun terbunuh, in qalabtum ala, kamu nak murtad? Tak saya bantu agama, kamu berpaling tak saya bantu agama Allah? Kalau kata tak mau tahu. In qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibihi, siapa dia berpaling tidak mahu bantu agama Allah, falan yadurullah syai', tidak bagi mudarat pada Allah sedikit pun. Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Tengok ni. Allah Taala mula tunjukkan. Tak. Walau bagaimanapun wasajzillahu syakirin, Allah Taala akan balas kepada orang yang mana bersyukur, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah wa ma kana li nafsin, sebenarnya hakikatnya tidak ada mana-mana jiwa dapat mati melainkan dengan izin Allah. Tengok ni akidah orang mukmin, kita tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Ni ayat ni bau ni sebenarnya jadi ku cari kerana takut. Takut ni bahaya. Takut ni ada ketakutan sudah mula masuk dalam diri orang mukmin, mula jadi kocak, jadi tak warah lalu. Jadi masing-masing penting kepada diri sendiri. Penting nak tak peduli dah pada agama, pada nabi, pada agama, pada saing. Jadi Allah Taala bagi tahu hakikat tu. Tidak ada mana-mana jiwa dapat mati melainkan dengan izin Allah. Kitab muajjal sudah tertulis dah. Benda tu dalam kitab. Dah lama dah tertulis. Dan wa man yurid thawabad dunya nu'ti minha. Siapa dia nak dunia, maka kami akan bagi. Siapa dia nak akhirat, maka kami akan bagi. Tapi ingat, Allah Taala bagi, kami akan balas kepada orang yang mana bersyukur. Kemudian Allah Taala bagi itu sejarah, bukan baru benda ni. Jihad ni bukan baru. Lama dah. Wa ka'ayyin min nabi, banyak nabi-nabi yang diutus sebelum ni yang mana berjuang bersama mereka ni ribbiyun katsir. Ada anak buah dia, pengikut dia yang ramai. Fama wahanu lima asabah dan mereka tidak rasa lemah bila menimpa musibah ketika mana berjuang di jalan Allah SWT. Ini sunnah Allah, tak berubah. Bukan bila kata berjuang di jalan Allah tak kena musibah. Kenapa bila pergi jalan Allah ni sakit kau gapo kau menghantar kematian kan, ini benda biasa. Jangan anggap bila kena musibah seolah-olah oh ni tak betul. Jangan sia. Tak kena musibah. Oleh kerana jalan Allah benar kan, masih kena betul-betul berlaku. Kalau bukan jalan Allah kan, kena ingat demo masuk dalam jarak gambar. Tak betul tu kali tu. Tu bukan lagu tu. Dia bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Ni Allah Taala bagi tahu berapa banyak para nabi sebelum ni yang mana berjuang di jalan Allah SWT dan mereka tidak rasa lemah bila kena musibah dalam jalan Allah. Ini benda biasa. Ni mula didik orang mukmin ni. Ni peringkat tinggi ni. Bukan orang sepuluh kita duduk saja ni kan. Ni Allah Taala bagi bila kita dah keluar dah. Bila kita dah habis dah harta kita, nyawa kita untuk Allah SWT, kena musibah juga. Kena tepuh kau kereta juga, mati. Bawa tak boleh kena tepuh kereta. Mana itu? Dah. Boleh kena. Sahabat kamu mana? Nak pergi apa? Seberai laut, mati. Mati lemah. Ada. Mati kena pijak ke gajah. Dah nak pergi nak lawa-lawa dah. Kena pijak saja. Kena lawa. Macam-macam. Dia kena musibah. Ada musibah. Semua tu jalan Allah belakang. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan kata mentah-mentah duduk jalan Allah kan? Oh. Jadi suci, jadi tak kena kan? Tak, bukan lagu tu. Ni nak ajar orang Islam ni. Supaya tak pening lah. Sebab apa kalau tidak? Jangan. Dia heran kan? Ya benda ni sebab terkena gerak. Dia bukan duduk saja baca Quran. Baca Quran saja ke tak? Senang sama kita. Tapi bila kita bergerak dah, kita sudah habis dah harta kita, diri kita untuk agama, tiba-tiba kita kena musibah. Kena musibah. Dah masa kita keluar di India kan. Masa kena lockdown kan. Ramai kena igak kan. Ramai mana ni? Ni orang kata orang berjual dah ni. Tak? Oh. Apa dia? Rosnya juga rambut dia. India tu kan. Dia punya elektrik dia kan. Orang pergi India tahu dah. TMB kita pening. Orang mahir TMB kita tak boleh nak awin dia. Tak. Wayang-wayang TMB atas rumah, atas kali rumah 2 tingkat tu boleh tengok. Dia wayang TMB dia kan nampak api. Lulu nampak api. Orang kita bila kena ujian lagu tu ke tak pening ke tak. Tangan duk gini nak setuh. Tangan nak setuh tu. Orang pergi pegang. Nak pergi setuh.
Duduk dengan dia buat apa? Dia kata, buat apa nak gini? Kita telah korban dah gini. Tu orang kafir bebas buat apa? Buat apa kita lagu ni? Support. Nak setuh. Dapat lulu nyala biru-biru, nak setuh. Dia ingat sesama masalah. Tekanan yang dihadapi. Dia jadi tak faham. Apa kita duduk jalan Allah SWT ni, kita dah berjual dah. Apa kita kena musibah? Kita orang masjid benar. Apa anak kita mati? Nak bawa Tuhan pula dah. Dah, orang jumpa kan nak bawa Tuhan. Lama dia seru. Dia marah. Dah. Jangan. Ni Allah Ta'ala beritahu. Sebab Allah Ta'ala ayat. Berapa lama Nabi-Nabi sebelum kamu? Sejarah telah berlalu. Gini berlaku sunnah Allah SWT. Orang soleh-soleh berjual di jalan Allah. Berjual di jalan Allah. Fama wahanam. Bila mereka kena musibah di jalan Allah, tidak melemahkan mereka. Sebab tu kena ada hubungan kita Allah. Yang pertama orang nak berjual di jalan Allah. Kalau tidak berjual-jual dah kena musibah. Khelak lalu. Tak. Sebab tu kita Allah ni panduan belakang. Tak. Sebab tu Allah Ta'ala cerita Nabi Lut. Tak. Isteri dia tak beriman. Nabi Nuh, anak dia tak beriman. Orang ni semua ni perkara dalam Quran ni yang menghalau orang daripada menuju Allah. Yang menghalau orang daripada berjual. Tak. Kita bukan main berjual berdakwah gini dah. Anak kita ngisap dada. Beri kat kau orang. Selok lalu. Tak kiyak lalu. Tak berani tepi rumah, malu kau orang. Jadi orang biasa pula tas. Malu. Kihanok. Ya. Kibining. Sebenarnya tak nak berjual. Jadi Allah Ta'ala cerita, tengok, tak boleh buat alasan. Nabi Nuh AS pagi petang siang malam, anak tak beriman. Dia kata, dia jelah, orang mukmin jelah kehidupan. Jiwa dia tak sakit. Dia jelah kehidupan ni. Memang sedih tu semua sedih. Anak Nabi Nuh saya bukan main anak dia. Tapi tidak menghalau dia. Tak, daripada bangkit. Ni nak bina umat lagu ni. Ni apa yang berlaku di Uhud ni, nak bina para sahabat ni. Biar faham molek. Boleh kata bila kata malaikat nak buat, dia kita kena faham ni taraf pendidikan lagu mana lebih teruk daripada kita asalnya tu kan. Kan kita kata sahabat lebih kita lebih tidak, tentu dah tidak. Tapi bayar orang daripada begitu rendah tahap pendidikan diangkat begitu tinggi sekali. Dan kita sepatutnya lebih lagi ya. Kita buat pengalaman dah ni, tengok dengar dah pengalaman ni. Dia Allah Taala buat kira kan. Sahabat daripada tak ada pengalaman, berlaku atas tubuh mereka ni jadi ibrah pada kita ni. Dia dah ada bahaya sekali, tapi tengok dulu kan. Tapi ni Allah Taala cerita pada kita apa berlaku. Diberitahu 3,000 malaikat kan benar 5,000 malaikat. Apa jadi lagu ni heran ni. Apa tu lagi bila dengar masa dengar Nabi mati. Mana 5,000 malaikat ah? Kan apa dah? Mana 5,000 malaikat lain? Mana 5,000? Tu jadi heran tu. Oh dia jadi kalau kabut tu. Seolah-olah bukan mana jauh agama ni. Kau pelawak kan. Macam-macam kan. Allah Taala sebut lepas ni kan. Zonul jahiliyah. Mari sakai-sakai jahil tu. Tu rapat jik sahabat kena. Dan itu yang menyebabkan jadi lagu tu. Dia punca sebenarnya jadi lagu tu. Kenapa dia? Tak ada siqah dengan Allah SWT. Takut pada makhluk. Dia ibu dia tu takut lah sebenarnya. Sebab tu bahaya takut ni. Pengecut ni. Dalam nak menyempurnakan perintah Allah SWT. Allah Ta'ala datangkan keadaan-keadaan lagu ni. Allah yang atur ni. Betul Allah yang atur ni. Bukan benda ni berlaku diwakil oleh Allah. Betul Allah Ta'ala yang kita. Tak pandang. Allah atur belakang. Allah bagi kadar dia ya. Kadar secara mana uji apa semua sama. Tapi Allah nak tengok lagu mana. Jadi sahabat diuji begitu. Bila turun daripada bukit, tapi sunnah Allah, bila khilaf je dengan perintah Nabi, mari lalu musibah. Bila Huzaifah mula fikir nak bunuh Abu Sufyan kan, masa pergi dari Khandak kan, mula mikir, tarik panah dah. Mari lalu keadaan tak molek. Keadaan lagu mana? Dalam kemah kita ni ada musuh. Tebik halak tebik ni. Huzaifah ingat kata-kata Nabi simpan semula, tu Allah Taala bagi ilham. Pegang tangan musuh apa dia? Tengok. Sebab tu kita tak tahu. Sebab tu kita jangan buat Nabi sebab kita. Sayyidina Umar kata gitu, bukan tidak hargai kita mikir tak. Sayyidina Umar kata ittahimu rakyat. Sebelum kita nak kata Nabi tak boleh, kita kena tuduh mikir kita tu tak betul dulu. Betul jangan. Ni orang kecek dengan basirah. Tak ada orang lebih daripada basirah daripada Nabi. Sebab tu apa saja daripada Nabi. Sebab Abu Bakar tengok tu. Nabi kata pergi, aku kata jangan. Dia benar ke? Kita tak faham. Sebab mau yakin Abu Bakar dengan Nabi SAW. Yakin dengan sabda Nabi SAW. Ini yang lebih Abu Bakar daripada sahabat lain. Sebab tu Abu Bakar lebih daripada Sayyidina Umar, lebih daripada semua sahabat lain. Bukan dengan semaya dia, bukan dengan baca Quran, bukan dengan agama, bukan dengan apa yang ada dalam hati Abu Bakar tu.
Gapo dia dalam hati Abu Bakar ni? Besarnya perintah Allah, besarnya sunnah Nabi. Ni ya, tak ada benda lain dah. Dia ni tak ada dalam hati kita ni. Perintah Allah pun tak ada rasa gapo, Nabi pun betul. Tak ada rasa besar. Dan ni Allah Taala cerita, mula didik para sahabat, dia kita baca ambil ibrah sampai hari kiamat, sebab bila berlaku ke keadaan itulah ya. Keadaan itulah. Wama ta'ahu, Allah Taala bagi tahu mereka ni, para nabi dan juga para salihin sebelum kamu yang mana berjuang di jalan, bila kena musibah di jalan Allah, wama ta'ufu wa mastakanu, mereka tidak jadi lemah, dia tidak mengalah. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah Taala suka pada orang sabar. Sabar ke apa? Semua di atas perintah Allah ni ke? Bukan sabar di atas khilaf dengan perintah Allah Taala. Ni kita bila mari ujian lagu ni, kita sabar, biarlah tak sembahyang Jumaat, sabarlah. Tak sembahyang Jumaat pun sabar, tak sembahyang khilaf dengan sunnah Nabi pun sabar. Kita terbalik sabar gitu. Oh, kalau ada sabar lagu tu kat tuan-tuan, siapa dia silap? Hudud kan? Tak, kita nak hudud tapi sabarlah tuan-tuan. Tak, kita pakai sabar belaka. Selamat lah. Kalau betul jalan itu selamat, sabar di atas kita nak perintah Allah ditegakkan, tapi oleh kerana keadaan, maka kita sabar. Sabar tu kita buat. Kita tak sir riba, muka pintu kita nak kata baru. Sabarlah. Pinjam riba pun dia tak ada pilihan dah. Sabar. Pakai boleh tinggal agama. Ada sabar lagu mana? Ada sabar. Tengok kat suasana sabar ni lagu mana ni? Allah Taala tarik sabar ni. Allah Taala royak pada para sahabat sepatut tiru demo ni. Mari ujian lagu mana pun tidak melemahkan mereka ni. Ini sepatut sabar lagu ni, ada nilai ni. Tukar. Wa ma kana qaulahum, dia tengok ni sumber kekuatan ni. Dia tidak ada ucapan mereka bila mari musibah ni, apa dia? Qalu rabbana afrigh alaina dhunubana, wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami, ampunkanlah dosa kami. Lepas tu kesilapan kami berkenaan dengan urusan kami, wa tsabbit aqdamana, kukuhkanlah kaki kami ni. Dia tak berganjak. Boleh berganjak ke? Kukuh ke apa dia? Tak. Wansurna 'alal qaumil kafir, bantu kami untuk mengalahkan kaum kafir. Fa atahumullahu ta'ala, lalu Allah Taala bagi pada mereka ni balasan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Dia Allah Taala suka pada muhsin ni, baru muhsinin kembali semula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kamu ikut orang kafir ni, kafir apa dia? Yahudi. Masih lagi bahaya. Allah Taala bagi tahu mereka terbaiknya dia tu dia akan ajak kamu, akan ajar kamu sehingga kamu langgar perintah Allah Taala. Yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, mereka tu akan ajar kamu, mengembalikan kamu kepada kekufuran, dia jadilah kamu orang yang rugi. Balillahu maulang, bahkan sebenarnya Allah lah pelindung kamu. Jangan ni syumur bangun surah ni kepada ni supaya siqah pada Allah, supaya bergantung pada Allah, takut hanya pada Allah. Wallahu khairun nas, Allah lah sebaik-baik penolong. Dan sanulki fi qulubil ladzina kafaru, kami akan campur ke dalam hati orang kafir ni kepada ruh, kegerungan, ketakutan. Dan punca mereka takut ke apa? Sebab mereka syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala tidak turun dalil dan kesudahan mereka akhirat nanti ni tempat tinggal mereka neraka. Dia itu dah seburuk-buruk tempat bagi orang yang zalim. Kemudian Allah Taala dedahkan apa yang berlaku ni. Ni masalah sekali. Walaqad sadaqakumullah. Allah Taala, sesungguhnya Allah SWT telah membenarkan, Allah Taala telah benarkan janji dia kepada kamu. Mana Allah Taala telah turun dah malaikat-malaikat. Ketika ni Sa'ab bin Waqqas bagi tahu kan, ada hadis kan, Bukhari. Aku tengok tepi nak belah kanan Nabi, dua orang lelaki pakai baju putih belah kanan. Siapa dia? Nabi bagi tahu bila tanya dia. Jibril dengan Mikail. Bagi baikat Nabi. Nah. Mana malaikat turun? 5,000 malaikat telah turun dah. Dia Allah Taala bagi tahu, walaqad sadaqakumullahu wa'ada, sesungguhnya Allah Taala telah benarkan janji dia dengan menurunkan janji dia 5,000. Istahussunahum bi, ketika mana kamu telah menghapuskan orang kafir. Istahussun ni hapuskan dengan begitu banyak sekali. Husu ni ihsan ni dia seperti mana istiqsal dalam bahasa Arab. Mana ni istiqsal ni apa dia? Kalau kita kerak agak pokok dah kerak sekali dengan akar. Mana yang Allah Taala gambar kepada kita ni peringkat awal orang Islam ni, ketika mana orang Abu Sufyan lari ke tak, mana ramai mana telah mati, kejut dia lari belakang tu, dia lari tu. Tapi Khalid bin Walid dia ciri dia tak terkesan sebab ramai lagi kan. Kalau kita ada 3,000 tu, mati dah 1,000 mati dengan serangan tu kan, menyebabkan tu lari tu.
Mana serangan daripada orang Islam begitu hebat sekali. Tak, tapi Khalid balik syidik, dia tak tergesa. Dia tengok perhati, tak begitu tu enggak. Tu enggak. Tapi ni Allah Taala gambarkan. Mana yang Hamzah seorang 31 orang mati, Sa'ad bin Waqqas habis anak panah. Abu Jundal ni pedai dia tu sumbing belakang. Duk kata orang, mana yang begitu hebat sekali peperangan tu. Tak, memang nampak gambar dia benar dah. Hatta idza fashiltum, sehinggalah kamu fashiltum. Sehingga bila ni fashiltum ni dalam Quran kalau perhati belakang kan, semua apa dia? Maknanya apa? Bila mari ketakutan dalam hati kamu. Sebenarnya kalau orang dalam orang apa dia? Hak mana tu turun, dah mana? Kalau sahabat tak takut dah, balik semula. Asal nak tekak ke bantuan tu. Sebenarnya bukan masalah, sebab tu Allah Taala tak kritik. Sebenarnya ijtihad para sahabat turun tu seperti mana ijtihad para sahabat di Khaibar. Sama aja. Nabi kata jangan siapa dia semaya asar. Di Bani Quraizah tu. Jangan siapa dia semaya asar menaikkan di Bani Quraizah kan. Sebahagian semaya asar berhenti tengah jalan, sebahagian semaya sampai isyak. Dan Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa. Mana betul? Berhenti semaya asar betul. Kalau semaya isyak, semaya asar waktu isyak tak betul dah. Apa kita kata tak betul? Tak betul sebab mana boleh buat lagu tu. Kalau betul tu kita boleh buat jadi dalil. Kita lorak-lorak kan, kita boleh kacuh asal maghrib isyak, tak boleh kan? Lepas tu apa Nabi tak kata apa? Sebab kesilapan yang buat dalam untuk menyempurnakan perintah dimaafkan. Kesilapan yang dibuat oleh sahabat tu kerana untuk menyempurnakan perintah Allah. Untuk menyempurnakan perintah dimaafkan. Cuma tengok dari dalil belakang. Mana-mana kesilapan yang dibuat oleh sahabat kerana atas dasar untuk menyempurnakan perintah Allah SWT, besar secara mana pun, paling kurang pun kena kata, tak ada dihukum apa-apa. Tak ada dihukum apa-apa. Tapi kalau ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah, menyebabkan kemurkaan Allah, dia mayasa dia. Nabi tak ada kata apa, Nabi senyap ya. Sama seperti mana senyap ya. Sebenarnya bukan isu dia peperangan ni, benda tu kita kena ihtimal, kita kena orang dalam perang ni, kita tak boleh rancang seperti mana seperti apa? Buku tak berlaku gini-gini dah. Perang ni kena ada dah sebagai pemimpin. Dia jelas perkara ni. Benda tu ada ihtimal, ada keadaan-keadaan berubah. Kita tak serupa seperti kita rancang kalau berlaku gini-gini. Tapi tak bila benda tepat realiti dia berubah kan. Sebab tu Nabi tak kata apa. Tapi Allah Taala marah ya. Bila pemanah tu turun bawah Khalid Walid naik atas tu. Bila tengok keadaan sudah berubah, dia dengar Nabi mati, jadi takut tu. Dia jadi lari tu sebab takut lah. Apa jadi lari tu? Apa jadi kucah tu bila tengok musuh gitu? Dah mari nak jual dah kan? Mari nak mati syahid dah kan? Sepatutnya lagu mana lawai semata. Kan lepas ni lawai juga kan? Benar kan juga kan? Apa jadi kucah? Sebenarnya kerana mari takut kan? Mari tengok. Mari tengok Khalid Walid atas bukit duk panah. Lepas tu dengar berita Nabi. Allah Ta'ala buat sengaja berlaku supaya ibrah pada kita. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya janji Allah turunkan malaikat tu, Allah Ta'ala sudah turun dah. Dan kamu dapat kemenangan dah. Sehinggalah hatta idza fashiltum. Sehinggalah mari fashiltum ni apa ni? Sehingga kamu datang dari dirimu takut pada musuh. Bila takut pada musuh mula wa tanaza'tu, semua mula kamu bala. Dua-dua dalam Quran kan, tanazak dulu baru fashiltum. Sekarang ni fashiltum baru tanazak. Ya dua-dua ni tak boleh pergi mari dah. Bila kita balah dulu, maka mari ketakutan pada musuh. Atau bila kita takut pada musuh, mari balah. Dia konon dia gitu dah. Jadi hak sini Allah Taala bagi tahu takut. Bila kamu takut pada musuh, maka kamu balah sama-sama kamu. Bagi nundingkan. Lagu mana? Masih. Wa asaitum min ba'di ma arakum. Dan kamu telah langgar perintah Nabi. Selepas Allah Taala telah tunjuk pada kamu dapat kebenaran sebelum ni. Langgar dah. Nabi kata bila lagu ni kena sabar di atas kebenaran. Tu berjual kan? Tak cara dah panduan daripada Nabi. Payah hidayah sebelum ni lagu mana. Semua ayat belakang dah. Tapi semua tak cara dah. Dia punca dia apa? Nana takut ni ke? Kalau tuan-tuan nak faham takut gapo dia takut ke tak? Masa mula-mula kita lockdown, lagu mana? Takut. Tak ada netah takut. Tu tak ada gapo, tu bukan nak banding dengan keadaan ni jauh. Tapi no ayat ni kalau dia takut ni. Dia takut nanah dulu. Manusia ni dia takut nanah dulu. Dan ni bahaya ni kita kena buat. Sebab tu orang mukmin ni dia takut hanya Allah ya.
Takut. Sebab tu kita dituntut ni, kita kena sesat masalah ni. Kalau tidak kan mari sekali lagi, lepas mari Dajjal pula kan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Minkum man yuridu dunya, Allah Taala beritahu. Dia ada di antara punca takut ke apa? Kerana cinta pada dunia, kerana nak dunia. Cinta tu. Bukan berbuat kata nikmat tu semata-mata. Allah Taala beritahu hakikat ni. Punca ketakutan mari ni kan apa? Kerana nak dunia. Kerana ada lagi nak dunia. Kalau benar-benar nak akhirat saja, macam dengan Anas bin Malik, sahabat-sahabat macam dengan Hamzah. Hamzah Musa ni orang nak akhirat semata-mata ni. Mana takut? Mana lagi? Sebab Musa bin Umay, Khalid apa ni? Hamzah, Anas bin Nadar, bayar depan belakang tak ada. Lawan semata. Ni. Sebenarnya kalau terus gini, kok mana Khalid balik tak nak kalah kan sebenarnya. Dia memang benar buat lepas tu kan. Ni Allah Taala cerita ni satu ketika dia benar ni berlaku ni tu. Sekejap je, tapi Allah Taala mula kredit dah. Ni cerita baik ni. Sahabat lepas tu balik semula. Bila Nabi keluar kan, Nabi bila tak ada lagu guna kan, Nabi tubik kan. Nabi istiharia kan. Masa tu bila sahabat tengok Nabi ni ada lagi, mari semula. Kumpul semula. Tapi Allah Taala beritahu ni hakikat dia ni. Apa jadi lagu ni, apa jadi pecah, apa jadi tidak mahu nyempurna, apa takut ni. Tak. Hatta idza fashim. Kita apa kalau kata Imam Mahdi ada dah kan. Kalau tidak ada pada apa dia mula? Takut ya. Ada. Takut nak tinggal keluarga. Takutlah kau. Lagi pergi apa takut juga. Apa kita pula ni bedi tak pasal tengok. Tengok bedi pun takut dah. Bunyi bedi takut dah. Ni. Sebab tu dia kena puabat dah benda ni. Tak. Takluk dengan Allah Subhanahu Taala. Takut ni fitrah kan, tapi takut siapa meninggal perintah Allah ni bahaya. Ni apa kebinasaan. Takut tak lagi. Dah kita tak biasa, kita takut kan. Kita tak biasa. Benda ni boleh biasa kan. Tapi takut siapa meninggal perintah Allah Taala ni bahaya. Kita dalam bahaya. Takut tu fitrah. Tak lagi. Dah kita nak buat takut. Tak habis takut ni. Nabi Musa takut. Nabi Musa kan? Inni akhaf. Berjumpa Firaun kan? Nabi Musa ya kepada Allah, ya Allah aku takut, ya Allah aku takut. Tapi pada itu pergi mata takut pun. Tak nak lagu tu. Tak. Lepas tu tengok sihir ahli sihir. Takut Nabi Musa. Fitrah tak lagi dah. Tak biasa tengok. Mana saya takut? Nabi Ibrahim mari malaikat berupa manusia. Dah nak jamu makan, tiba-tiba tak setuh. Mari takut. Fitrah manusia. Bukan kata kalau ada lagi takut. Kita dok test. Takut. Aku takut lagi. Tak ada email moh lagi. Di kubur pun takut. Malam-malam kan? Dah. Pukul 2 pagi, 3 pagi kubur londe tak apa, kubur londe tak takut. Kubur-kubur dalam kubur getah tu. Tak ada umur orang tu. Dah. Kita nak test tu email kuat tak kuat. Kita tengok debar lagi takut lagi. Tu bukan takut. Tu bukan takut Allah Taala lagi tu. Dah kan? Tapi kalau masjid duduk sebelah tu ki ada kubur tak ki? Tu Allah Taala marah kan. Nak takut tak lagi sembahyang subuh, takut tak lagi sembahyang isyak. Tu bukan. Tak. Dia kena lawan dia tak boleh. Faham? Memang orang ni kadang takut Allah Taala uji. Takut ni pun ujian daripada Allah Taala juga kan. Sahabat bukan semua berani. Ada kisah dalam ayat tu sahabat kan. Kisah sahabat penakut kan. Menakut sungguh dia. Menakut lebih pada ketin tu. Ada sahabat gitu. Tapi jihad, bagi tu kan masuk Bagi tu kan masuk ya dia. Tengok sama. Nabi tak lepas ke peluang. Kena pergi juga berjihad. Bagi tu kan masuk. Bila musuh mari siapa masuk ke dapur kan tak? Orang Tina ada kan masuk mugi mu jantan. Aku takut. Orang Tina gitu. Dia tak boleh ada orang kan. Orang tak nak uji dengan sebab penakut ni. Tapi tengok Nabi. Tak pergi jihad macam. Dia ada bahagian dia. Tak, jangan siapa kerana takut ni kita tak dapat menyempurnakan perintah Allah Subhanahu tu tak boleh. Tapi biasanya orang takut kerana tak biasa Dia bukan kerana kalau tak takut tu kerana email dia buat ada. Tak takut kau singa. Moga dia kerja kat zoo juga. Hari-hari tengok singa. Tak takut dia. Kita pun heran tak. Kerana aku maya masjid ni maya tahajud lagi tengok singa takut. Dia ni maya bed tak takut kau singa. Sudahlah kita mudah. Baik tak maya pula daripada orang maya sudah dah lah. Tak. Tidak, dia kerana biasa ya. Kerana biasa. Dia bukan ukuran. Ukuran dia tak perintah Allah ataupun tidak. Tak perintah Allah. Tapi walaupun takut ni bahaya.
Sebab tu tengok dalam Quran kan, zikir macam. Sebab nak buai benda ni. Tak kena kesyik besar Allah. Orang mukmin ni tak ada takut malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda ni, majlis ni kena ada, muzakarah ni kena sentiasa ada. Tak. Kalau tidak bahaya. Allah Taala beritahu kepada kita. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Taala jauhkan semua tu kekalahan tadi tu, pecah belah tadi, ketakutan tadi, dan semua tu liyabtaliyakum, sebagai ujian pada kamu. Ujian semata-mata. Walaqad afa'akum, sesungguhnya Allah Taala telah maafkan kesilapan kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah Taala ni kurnia besar pada orang mukmin. Lagu mana istus'idun? Ingat cerita lagi. Masa suara ketakutan tu, istus'idun wala tabun. Ketika mana kamu lari nak menyelamatkan diri, dah ukah gunung-gunung tu, bukit-bukit tu, nak menyelamatkan diri, wala taluna ala ahadin, dan kamu tak paling kau siapa-siapa, kau gu kerana terlampau takut. Ni Allah nak gambarkan situasi dia. Waktu tu berlaku sekejap ya. Waktu ya Hamzah tu syahid tu. Dah 700 lawan 3000. Lepas tu sebahagian pula lari pula, tinggal 400 kita kata. 400 nak tahan 3000. Tak? Tu jadi masalah. Ada kata masih dah 2000. Terus sepatut kita lawan seorang lawan 4 orang, lawan 5 orang. Tiba-tiba seorang lawan 20 orang. Mati. Tak buat gapo. Kerana apa? Sebahagian lari. Ketika mana semua orang berhajat tu, ya Allah Taala ingatlah kamu lari. Wala tahu tak paling kau gu. Guru nak minta tolong, guru kena serai tak? Kita nak fikir hak kita. Sikap ni Allah Taala, batal Allah Taala juri Quran ni. Sikap ni tak sih. Orang dalam tu perlukan bantuan. Kita duduk masuk dalam rumah kita sejak eming, duk main dengan anak bini kita. Sedekah agama perlu pertolongan. Ni sikap ni. War rasul yad'ukum, dan Nabi telah panggil kamu. Nabi telah panggil kamu. Nabi duduk dalam jemaah lain panggil kamu. Allah Taala gambarkan situasi dia. Fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum. Lalu ringkasnya Allah Taala bagi tahu telah menimpa kamu. Telah menimpa kamu apa dia? Ghamman bi ghammin. Telah menimpa kamu satu kesedihan dengan diganti dengan kesedihan yang lain. Dengan kesedihan yang lain, supaya kamu tidak sedih berkenaan dengan apa yang kamu terlepas tu. Ni Allah Taala mula nak perabak para sahabat pada kita. Sahabat mula-mula tu bila berlaku kucah lagu tu ke dah lari tu, kesedihan dia ke apa? Kalah dalam kita ni. Dah kalah dah. Ingat kalah. Dah ingat kalah aja. Bila kejutan berlaku tu lari tu. Bila dengar kalah tu, terlepas ke apa dia kalah? Dia kalah kat terlepas ke apa? Terlepas ghanimah. Tu satu kesedihan tu. Bila kalah terlepas pada ghanimah, harta tu. Kemenangan tu sekali. Ingat aku boleh berlaku apa Badar. Badar dapat kemenangan, dapat harta dah. Ni berlaku kekalahan dah tak boleh harta. Itu satu kesedihan. Allah Taala bagi tahu telah menimpa kamu satu kesedihan. Yang mana Allah Taala gantikan lagi satu kesedihan lagi. Lepas tu bila dengar Nabi telah mati pula. Nabi telah mati yang ni. Allah Taala gantikan dengan kesedihan yang lebih besar lagi. Kesedihan yang besar lagi. Bapa Allah Taala kata lagu ni, likaila tahzanu ala ma fatu. Supaya kamu tidak bersedih di atas apa yang telah kehilangan, apa yang kamu terlepas tu. Apa dia? Kesedihan pertama tu berkaitan dengan tak dapat kemenangan di harta tu. Bila dengar berita tentang bahawa Nabi telah wafat, maksudnya Nabi lebih besar lagi. Kemudian Nabi tak mati, Nabi ada. Jadi bila tahu Nabi hidup lagi, maka kesedihan pertama tu tak sedih. Kesedihan pertama tu tak sedih. Ni ayat ni sebenarnya ayat lagu tu. Jadi Allah Taala gambar apa berlaku lagu ni Allah Taala nak ajar para sahabat ni. Mula-mula sahabat nak kerana harta tu, Allah Taala tarik nusrah tu, tiba-tiba berlaku kucah. Maka kalah dah, tak boleh dah ghanimah kita ni. Ingat kau gitu je masalah berlaku. Tidak, masalah dia tambah lagi satu kesedihan lagi. Terdengar berita Nabi telah wafat. Bila dengar Nabi telah wafat tu, tak boleh kemenangan, dia tak boleh harta, dia tak ada gegap, tak nak banding. Tiba-tiba rupa-rupanya tidak, Nabi hidup lagi. Maka kesedihan pertama tak ada gegap-gegap. Tadi kita nak buat contoh lagi tak? Kita dengar orang kata apa dia? Rumah kita terbakar. Rumah kita terbakar tu, Allah, rumah kita terbakar. Rumah terbakar. Isteri ada, anak ada, dah itu tak? Dia ada. Bakar. Lepas tu anak bini, dah itu belakang. Mula dengar rumah terbakar, sedih dah. Tapi bila dengar anak demo begini, dah itu belakang.
Rumah tu jadi tak ada. Sudah lebih sedih lagi ke mana? Anak bini dalam rumah tu. Tiba-tiba orang mari pula, dah bini dia tak selamat tu beda. Jadi hok terbakar rumah ke? Rumah tak ada gap, boleh cari rumah lain. Boleh cari rumah lain. Jadi hilangnya harta ghanimah tu ataupun kemenangan itu tak ada gap. Allah Taala bagi tahu hikmah kenapa berlaku gini. Allah Taala buat. Ni ajib Allah Taala tarbiyah para sahabat. Wala ma asabakum, begitu apa yang telah menimpa kamu, supaya tidak menyedihkan kamu, supaya tidak menyedihkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu tahu apa yang kamu buat. Kemudian lepas tu bila Nabi keluar semula, bila sahabat tengok ni, maka semua sahabat satu hati semula. Kumpul semula. Sebab tu boleh lawan, bukan sebab Khalid bin Walid. Kemudian lepas tu pula, maknanya perang ni dia bukan perang direct 3 hari 3 malam, tidak. Dia perang, dia ada etika juga tu zaman lah ni jangan tembok hospital ke apa kan, dia ada etika perang. Zaman Nabi gitu juga. Dia pergi musyawarah dulu nak perang. Ketua ni musyawarah. Kita ni nak perang sampai berapa ni? Ya. Sampai maghrib ke? Sampai gapo ke? Dia kata sebab apa nak susu dia? Kuda kita pun nak makan, nak rehat juga. Dia ada perbincangan gitu. Cuma kadang-kadang kalau tak ada perbincangan gitu, masa-masa bijak bila masa. Sebab tu dia kena jaga. Masa mula-mula Nabi, yang mula-mula memang lagu tu. Tak mula-mula kan Nabi sampai di Uhud kan. Nabi ada 700. Jadi 50 orang jaga. 50 orang dilantik sebagai hirasah, sebagai penjaga, kawal je, 24 je. Tak 50 orang. Lepas tu bahagian Nabi pula jaga pula, khusus pula bahagian Nabi, bahagian ketua ni. Jadi waktu tu masa sebelum berlaku perangai. Lepas tu dia akan ada musyawarah pula siapa berapa. Tak, supaya bagi ruang. Tak, dia berhenti, dia ada mengikut urus pada zaman masing-masing lah. Ada zaman masing-masing. Jadi bila Nabi keluar semula, sahabat kemas semula, berlari ke barat, maka petang dah habis, maka Khalid balik turun semula. Ataupun duduk bertahan situ pergi tempat lain, dia gitulah. Tak pergi atas bukit tu. Jadi ni kali kedua pula, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Jadi bila nak perang seterusnya ni, peperangan seterusnya ni. Ni dalam bulan Syawal ni perang ni. Tahun ketiga Hijrah, dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal, awal bulan Syawal. Tak, raya ke-4, raya ke-3 gitu perang. Kemudian bila nak perang pula kali seterusnya ni, tak, Allah Taala gambar kepada kita. Kemudian kami turunkan kepada kamu mimba selepas kesedihan tu, selepas Allah Taala angkat nusrah kejat tu. Kerana kesilapan yang dia buat sahabat. Allah Taala datang ke keamanan. Allah Taala datang ke keamanan ke apa? Nuasan. Berapa datang nuah ni? Nak hilangkan ketakutan sebab sahabat ni takut. Ini bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kami telah turunkan kepada kamu selepas peristiwa kesedihan yang berlaku sebelum ni satu keadaan keamanan dan juga mengatur nusrah daripada Allah SWT ni. Sebab tu Zubair bin Awam bagi tahu kan tak? Zubair bin Awam kan? Nata Abu Bakar. Dia bagi tahu, aku perhati tak, sahabat-sahabat belakang kan tak? Semua dagu-dagu duduk dada belakang, tidur belakang atas kuda. Secara Allah SWT bentuk nusrah tu. Musuh dekat depan, tapi tu yang tidur. Yang benda ni sekejap berlaku, dia main gitu ya. Dia bukan kata bukan setengah jam lebih, bukan langit batal tak. Dia kan. Dia berlaku masa tu. Abu Talha al-Ansari bagi tahu kan tak? Dia pergi pedai kan, jatuh, ambil, jatuh, ngatuk dah. Dia cara Allah Taala nak hilangkan ketakutan. Mana depan musuh tu boleh tidur tu, bila tak ada ketakutan dia jadi warah molek. Tapi kalau dia takut jadi tak warah. Tak boleh. Jalan betul-betul dah. Jalan lebih betul teruk, sengah habis. Denyuk habis. Tak boleh. Dia jadi neting gitu. Orang takut kan? Tengok orang takut. Tak. Jadi ni Allah Taala turunkan. Allah Taala datang nusrah sekali lagi. Tapi bukan semua, tengok. Ta'ifatan minkum, sebahagian. Tak, sebahagian. Ta'ifatan minkum. Mana ada, bukan semua dalam 700 ni. Mana ada 700 ni, ada lagi yang mana email dia tekan. Dia nifak ni, dia ada banyak peringkat. Hok nifak, hok zahir Islam tu, Abdullah bin Ubay tu zahir dah. Hok pengikut pala-pala tu ada lagi. Nabi kata dalam hadis kan tak? Orang munafik ni yang Nabi bagi tahu pada Huzaifah, kira 12 orang tinggal mana daripada 300 lagi ni, 300 ni ikut Abdullah bin Ubay ni masa Uhud ni,
Kemudian Nabi duduk tarbiyah mereka dengan majlis ta'lim, dengan Quran apa kata. Sehingga sebelum Nabi wafat, Nabi bagi tahu rahsia munafik-munafik ni supaya apa? Supaya Huzaifah dapat tahu. Kena ada orang tahu ni. Ni tak boleh jadi kepala ni. Tak boleh jadi ketua ni. Tak. Jadi Nabi bagi tahu pada Huzaifah seorang. Tak bagi tahu pada Huzaifah sebagai jaga-jagalah untuk umat ni. Dan masa Nabi wafat tinggal 12 orang ni. Bukan tinggal 12 orang. Masa Nabi wafat pada Huzaifah 12 orang. Masa Nabi wafat tinggal 9 orang. Yang mana Nabi bagi tahu tak akan masuk syurga sampai bila ni. Tinggal 9 orang. Tinggal sebab daripada 300 akhir dia tinggal 12. Akhir Nabi wafat tinggal 9 orang. Mana diislah dengan amalan-amalan yang Nabi buat di masjid Nabi ni. Amalan-amalan itu menyebabkan satu orang. Mana nifak ni dia ada macam-macam. Dia bukan nifak ni sebab Abdullah bin Ubay, dia banyak peringkat. Dan ni Allah Taala cerita ni. Cakap sahabat baru tahu, kecek lagu ni munafik rupanya. Allah Taala ayat munafik. Ni sebab tu kita kena ukur. Dan kecek ini sebab kecek kita juga ni. Bila berlaku masalah kita tubik lagu ni. Bila berlaku masalah tubik lagu ni. Dan ni semua jiwa-jiwa manusia. Sebab kita boleh scan semua. Sebab bila mari masalah tubik kecek lagu ni kecek munafik. Allah Taala rakan. Allah rakan. Bukan nak cerita tentang munafik, ini tentang jiwa manusia. Dalam surah ni pun Allah Taala sebut ni. Cuma Allah Taala bagi tahu sini ni, kami telah turunkan selepas musibah yang berlaku tu, satu keadaan yang penuh, sahabat rasa penuh dengan keamanan, dah ada tempat musuh ni. Kita kata tinggal lagi lah 2000 ke 1800 ke. Tak, sahabat daripada 700 ni tinggal dekat 900 lebih nak lawan. Suasana masih keadaan gitu. Allah nak begitu kami telah turun satu keadaan penuh keamanan dan penuh rasa ngatut sebagai bantuan untuk hilangkan rasa takut pada diri sahabat. Yang syaitan itu telah meliputi satu golongan dari kamu. Wa ta'ifatun qad ahammatun anfusuhum. Dan tapi satu golongan lagi ni Allah nak bagi tahu qad ahammatun anfusuhum. Jiwa mereka ni telah dipenuhi dengan apa dia? Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahil. Dengan sangkaan pada Allah SWT dengan bukan sangkaan benar. Sangkaan seperti mana orang jahil. Sangkaan jahiliyah. Sangkaan apa dia? Mana nusrah Allah ni? Kata 5,000 malaikat kau tipu ni. Tak. Ni kena ni mati dengan rimau ni. Tak faham apa yang berlaku ni. Yaquluna hal lana min al-amni min syai'. Ni ucapan munafik ni. Ni bersama dengan Nabi ni kita kata ni. Nabi. Yaqulu hal lana min amni syai'. Tak. Kita tak ada peluang kau untuk bagi pandangan ni. Mana ni? Tak puas hati semula. Tak puas hati ke apa dia? Kau mesyuarat awal ni sepatut ke terimalah cadangan kita, kata dah bukan mari sini, sepatut duduk Madinah. Pasal dengan Allah kita ni tu kan kecek lagu ni. Ni bahaya ni. Tentu kalau dalam mesyuarat, kalau benda tu sudah disepakati walaupun khilaf dengan pendapat kita, keputusan yang telah dibuat oleh Hamid itu keputusan kita. Tu orang mukmin. Tak bagi tahu. Walaupun khilaf dengan pendapat kita. Dan bila berlaku masalah bersama. Bila berlaku kemenangan bersama. Ni orang mukmin. Bila dalam mesyuarat kita bagi pendapat gini, pendapat kita tak ada terima. Dah pendapat kita kata begini dah. Terima pendapat orang lain. Dan keputusan mesyuarat buat lagu ni. Tiba-tiba dengan ikut mesyuarat ni dah berlaku musibah. Kita berkata, aku kata dah ni munafik. Tengok kan? Ayah ni. Ini kena berlaku apa kita kena ni. Kita ramai ada gitu. Kalau tak ayat depan rakyat kagum, kawai rakyat dah. Ini semua munafik belakang. Ini payah. Kalau nak terbiah ni nak ajar ni. Sebab tu kena belajar mesyuarat. Kita belajar taat mesyuarat. Kita dekat kita ni boleh jadi ta'ala lepas kita duk baca kisah Talut dengan Jalut ya dah. Minta dengan nabi mereka supaya nanti sebagai pemimpin. Tak, bukan main. Kita ingat molek kita. Bila Nabi kata Allah SWT telah lantik Talut jadi pemimpin kamu. Kita mulakan apa lantik dia? Kita pula jadi lagu tu. Mak sikap kita lagu tu dah. Sikap kita tidak ada ketaatan. Sebab tu kena latihan. Sebab tu kita kena wujudkan satu amalan. Kita duduk main di rumah kita tak tala tak ada gapo kan. Kita nak bila kita nak bangkit kan dia kena bergerak dengan jemaah. Dan kita kata kan apa kita tak faham. Kita tak pernah rasa jadi amir, jadi pemimpin. Kita tak pernah jadi makmum. Sedap. Sebab tu kita kena buat latihan. Kena keluar sama-sama kita latih seorang amir. Kadang-kadang kita jadi amir, kadang-kadang mau jadi amir baru tahu. Kalau kita jadi amir macam kan, jadi ketua macam kan. Dah. Sedap ah. Dah. Tapi tu kan kali-kala jadi makmum. Kalau kita jadi makmum macam pun sedap juga. Komen macam dia ni jadi amir kita komen, dia ni jadi amir kita komen, jadi semua amir kita komen belakang, tak betul belakang. Dan kita tak jadi amir. Bila kita jadi amir baru kita tahu. Bila jadi amir,
Payah rupanya. Ya. Payah. Bukan senang. Senang. Tapi yang lebih penting berlatih tu. Tak lepas kita latih. Siapa jadi ambil kita tak. Selagi tidak bercara dengan syarat, gapo dia suruh ke tak? Dia suruh kita biasa tidur pukul 11.30 nak baca Quran gapo. Dia kata pukul 10 dah tutup lampu dah. Wah kita. Pukul 10 pukul 10 tutup dah. Oh. Tengok, ikut jelah. Dah dia suruh pukul 10. Kopak suruh buka lampu. Kopak buka lampu. Orang nak main tahajud, main kat galak sedap. Ambil suruh kopak. Oh, dah dua kan. Tak bercara dengan syarat gapo kan. Ikut jelah. Tak, tapi kita kan. Oh, ambil-ambil pun kena juga dengan abah orang. Marah dah kita, tak ada apa-apa. Tarbiyah ketaatan. Nak belajar didik diri kita ni. Nak belajar. Tapi kalau kita tak pernah didik lagu ni, kita tak suruh kita betul macam sedap ke kita duk main rumah kita, masjid, rumah kita, tahu ke satu. Kita bila berhajat pada suatu perkara yang mana baru timbul masalah. Baru timbul masalah. Ataupun kalau tak timbul masalah, kita buat gapo, panggil buat gapo tak buat gapo belaka. Senyap belaka. Sesah masalah. Faham ni tak buat gapo. Tak nak bina. Masing-masing nafsi macam. Tak leh. Sebab tu kita kena bina, kena bangkit. Nak bangkit. Tapi tengok ni Allah Taala cerita pada kita ni. Ni keluar ayat-ayat munafik ni. Dari sudut jiwa lagu mana? Mikir bila berlaku musibah ke tak? Mula sangka pada Allah tu. Kata nak turun bantuan. Tak, dengan sangka jahiliah. Benda ni tak catch ni benda ni. Tapi Allah Taala dedah ke apa yang berlaku ni. Mana-mana sahabat ke ketika mana peristiwa ni berlaku. Aku mikir gitu juga. Munafik lagi aku ni. Sebab tu semua ahli Badar ke Ibnu Abi Mulaikah jumpa. Aku jumpa 30 orang ahli Badar. Semua kata mereka ni munafik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang aku ni ayat Quran ni. Ni menyebabkan mereka ni walaupun dah cok dah ahli Badar gini. Tapi ni ada dalam jiwa kan. Mereka letak di Quran ni pada mereka. Ayat munafik pada mereka. Kalau kita ahli Badar dah kawin, ahli Badar pada munafik tak sentuh dengan kawin. Tapi tidak, sahabat baca ayat munafik tak pada dia dulu. Baru jadi betul kan. Baru jadi betul. Ni kita kena bina. Sebab tu kena ajak umat ni baikkan Quran belakang. Sebab Quran akan baikkan. Quran akan baikkan. Tak. Dalam gerak kemudian hidup dengan Quran. Kalau duduk dengan Quran saja tak gerak tak jadi gerak. Tak. Kalau kita baca Quran kita tak gerak. Quran ni dibaca pada orang gerak. Nabi ni gerak, pergi jumpa orang, fikir bagaimana nak islah orang ni. Quran ni bagi panduan baru kita jumpa dengan keadaan ni. Kalau kita baca Quran tutup dak main orang pisau betul-betul. Baca pagi nasi belauk, baca tengah hari dak nasi buku. Dak main lagu tu tak ada gapo, tak ada selesai. Tak ada isu kita. Sesama isu kita. Apa? Kita tak kerja. Sesama je. Lepas tu mula kita pening bila Allah Taala sifat orang mukmin dak mai tahajud dia lagu tu. Dak sahabat ni, dak Abu Bakar tu. Dak kalulah aku jadi daun, kalulah aku jadi beri, takut akhirat. Kita mulai heran lagu mana dia mau bikin. Lagu mana dia mau kita tak kerja. Kita tak lalu jalan dia. Jalan yang mana kena Allah SWT. Makin lama makin jelas dia makin kerja kan. Baru dia masuk kan. Baru makin takut pada Allah SWT. Ni kita tak ada rasa apa. Lepas tu walaupun apa dah ngaji lama-lama dah ada. Mari ujian apa-apa tak payah mai Jumaat, tak mai Jumaat juga, relax. Tak mai Jumaat juga. Mai apa lah tak ada rasa apa. Sebab Quran tak bagi rasa apa. Majlis-majlis ilmu sekadar cerita. Jadi ambil iktibar apa yang telah berlaku ni, kita ambil iktibar. Kata ni makmur dengan majlis ilmu, dengan ulama-ulama, dengan ustaz-ustaz, dengan orang ngaji bukan main. Bila berlaku keadaan, tak berlaku. Tak berlaku. Okey lagu tu. Bah ketakutan kita diuji lagu mana nak bandingkan? Ni takut sungguh ni. Mana hantar kepala ni tu? Darurat jaga nyawa lah kita. Habis tak ada. Tengok Allah Taala tegur kan? Tak ada tegur. Buat tengok kehidupan mereka. Yaquluna hal lana min al-amri qul innal Allah Taala katakanlah innal amra kulluhu lillah. Semua perkara ni milik Allah belaka. Milik Allah belaka. Yakhfuna fi amri, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, mala yubduna lak, yang mana mereka tidak dapat zahir kepada kamu wahai Muhammad. Yaqulu, tengok ucapan yaquluna law kana lana min al-amri syai' ma qutilna haula. Tengok ni. Kalau dengar buah kita ni tak mati buah kita sini ni. Tengok. Ni tak puas hati yang putusan Nabi sebenarnya. Qul, Allah Taala kata, jawab wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum, kalau mundur dalam rumah kamu pun Allah Taala kata fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajim. Allah Taala kata
Katakanlah pada mereka yang kecil lagu ni ya, kalau kita tak mari sini, kalau kita duk buat putusan ni lawan di Madinah, nascaya kita tak jadi lagu ni. Nikih jadi sini, kita jadi mati ni. Pok kita jadi mati ni. Tengok ni. Allah nak kata-kata pada mereka, kalau muda rumah pun, nascaya ni bila kematian tu mari akhir lahir juga, akhir zahir juga pada kamu, walaupun kamu duduk pak tidur kamu. Mari ke mana-mana pun. Mari mana-mana. Dia mati. Ni orang mukmin ni. Ayat sebelum ni kan, tidak ada mana-mana jiwa dapat mati melainkan dengan izin Allah. Nak mati bukan pilihan kita. Bukan sebab perang, bukan sebab apa-apa. Allah buat putus saya mati. Dia tak mati ke? Tak mati. Tak mati. Tak. Kita tengok dalam YouTube kan tak? Orang di Euro kan? Lori. Bayar lori. Lori belakang kepala ni. Hancur kepala lori. Kat kerusi dia. Apa dia? Tak ada apa-apa. Bayar. Pada lori tu hancur, tapi kat kerusi pemandu dengan steering tu, dengan kaki dia duk molek-molek. Tu bit getah. Kepala hancur tu. Tengok kalau lori tu kat mati tu. Tapi tengok Allah Taala, dia nyamu tak mati. Tak mati lagu-lagu mana? Tak mati. Allah Taala beritahu. Waliyabtali Allah ma fi sudurikum. Dia perkara ni berlaku sebenarnya Allah Taala bagi tahu. Kenapa berlaku ni? Untuk Allah uji apa yang ada dalam dada kamu. Kodok kata mukmin waliyum haisama fikum. Untuk Allah tamhis apa yang ada dalam dada kamu tu. Wallahu alim biza. Allah Taala tahu berlaku apa yang ada dalam dada kamu tu. Ujian semata-mata. Jadi mukmin dia kena lalu ujian gini. Kemudian Allah Taala bagi tahu ayat akhir tu macam innal ladina tawallaw minkum. Sesungguhnya orang yang mana lari dari kalangan kamu, lari daripada perang ni. Innal ladzina tawallaw, Allah Taala bagi tahu sesungguhnya orang yang mana lari berpaling daripada kamu yauman taqal, hari yang mana perjumpaan dua kumpulan, bila tengah perang tu lari tu. Apa lari tu? Innamastazallahumush syaitan. Sebenarnya dia ni digelincirkan oleh syaitan. Allah Taala salahkan syaitan. Tengok cara Allah Taala berubat ni. Dak, ni nak ayat pada mukmin ni supaya gapo ni? Balik daripada Uhud ni supaya tak kata kihmu supaya tak kecek lagi tu. Kita kalau kihmu lari, 300 lari tu kan. Masa kucah ni lari kan, kita tahu kan lari ya. Aku nampak pun lari cudah. Dah. Jadi masalah jadi isu lain pula. Jadi balah pula sama-sama kita ni. Dah lagi perang bersama dah, mujahadah belakang dah. Dah. Atau kalau Madinah tu sama-sama Islam dah ni. Sikit baru di Madinah ni. Masa perang Uhud sikit baru Islam ni. Tapi kalau tidak diurus dengan molek kerana berlaku satu peristiwa menyebabkan balah pula, jadi pula lain pula. Sebab tu Allah Taala bagi tahu sebenarnya ya, jadi kamu lari, sebahagian kamu lari daripada medan perang ketika mana berjumpa musuh kamu ni, sebenarnya dia digelincirkan oleh syaitan. Syaitan buat pun dah benar. Salahkan syaitan. Sebab tu kita kena salahkan syaitan. Kita balas adik-adik kan, adik-adik kita kurang ajar kita kan. Kita tak boleh salahkan dia. Kita kena salahkan syaitan. Sebenarnya, ya adik kita kata kita macam-macam tu syaitan tu. Bukan dia. Dia tak ada masalah. Ni cara nak berubat kan. Kalau kita duduk dia kan balas macam dengan dia. Sebab aku mati balas. Ya, kalau orang silap faham dah mati tak mahal lagi. Oh dia. Tapi kalau dia salah ke setan, saya sama salah. Tengok Allah Taala salah ke setan. Menyanyi setan tak buat salah. Dak setan buat salah. Allah Taala beritahu innamastazallahum syaitan. Bila setan buat salah ni? Min ba'di ma kasabu, dengan sebab perbuatan kamu sebelum ni. Kita tinggal amal sebelum ni. Dak semaya kita masalah kau. Dak. Maya kita masalah. Dak. Maya nampak molek depan orang. Dah sore tak molek. Semaya kita khala dia dari ibadat kita. Dari ibadat kita ada gapo-gapo tu masalah. Mesti. Allah bagi kita punca dia tu. Yang kita boleh bila saat-saat genting kita perlu nusrah Allah. Allah Taala datang nusrah, Allah Taala biarkan syaitan tiba kita ni sebab apa? Sebab kerana amalan kita masa kita buat sebelum ni. Sebab tu kena tengok pada amalan. Sebab tu Nabi bagi tahu kan, tidak balah dua orang yang berkasih sayang, suami isteri, tidak balah sahabat-sahabat adik-beradik ni yang asalnya molek lah. Melainkan kerana apa? Kerana dosa yang dibuat oleh salah seorang. Sebab tu tak jadi kita duk mesyuarat anak suku satu hati mesyuarat. Dia duk melakukan dosa, kita melakukan dosa. Tak jadi. Ya bukan. Sebab kita mesyuarat, kau pecah. Kau mesyuarat kau pecah. Ya bukan masalah mesyuarat. Masalah kerana amalan tu. Amalan tak baik. Sebab tu para anbiya suruh istighfar sebab asas situ. Asah situ. Sebab Allah bagi tahu puncanya sebenarnya setan. Dia punca setan dapat menguasai kita ketika mana sepatut kita taat pada Allah tu sebab kerana amalan kita sebelum ni atau mimba dimah kasab sebelum ni amalan kamu tu tak betul. Tapi walaqad afallahu Allah Taala telah maaf dah. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kita sambung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda
waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban bil Islam wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulan walhamdulillah.